warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, para jemaah, para hadirin hadirat, para tetamu Allah yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di Musalla Al-Husna, di rumahnya. Mudah-mudahan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia, Allah pertemukan kita juga di syurga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam tempoh lebih kurang 45 minit ini kita nak membicarakan hadis-hadis berkenaan tentang sebaik-baik amalan. Amalan yang baik. Maka setiap amalan ada kebaikan, setiap amalan ada keberkatan, setiap amalan ada rahmah, setiap amalan pasti membawa kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada amalan-amalan tertentu yang mana ianya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka penulis buku beliau kumpulkan lebih kurang 42 hadis berkenaan tentang amalan-amalan yang Nabi sebut sebagai sebaik-baik amalan. Tapi kita tak adalah nak baca sampai 40. Kita baca mana yang sempat. Maka antara amalan yang pertama yang penulis buku bawakan adalah amalan sikap, sifat menunjukkan kebaikan. Kita menunjukkan kebaikan. Maka orang yang menunjuk kepada perkara yang baik, maka sebenarnya itu adalah antara sebaik-baik amalan. Maka hadis ini dinukilkan daripada kitab Sahih Muslim, riwayat 1893, daripada sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khair." Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, ditunjukkan. Contohnya, orang tersebut dia tak tahu kat mana surau, ditunjukkan surau. Itu pun dikira kebaikan. Tunjukkan dekat mana surau. Ada orang yang tidak tahu contohnya sesuatu, dia tunjukkan amalan tersebut, ataupun dia beritahu, ataupun dia bimbing. Maka sabda Nabi, "Man dalla ala khair." Barang siapa yang menunjukkan kepada sesuatu kebaikan, ala khair umum, apa jua kebaikan, yang besar ataupun yang kecil. Maka apabila dia sekadar menunjukkan, apakah yang dia akan dapat? Sabda Nabi, "Falahu mithlu ajri fa'ilih." Dia akan dapat semua pahala orang yang melakukan amalan tersebut. Semua pahala dia dapat. Dalam hadis yang lain, tanpa mengurangkan amalan, tanpa mengurangkan pahala orang yang melakukan amalan tersebut. Tak mengurangkan pun. Contohnya, dia menunjukkan kepada orang tentang puasa. Puasa pada hari putih, contoh puasa pada hari putih, dan orang ni tak pernah tahu adanya puasa pada hari putih, maka dia pun puasa. Maka seumur hidup orang tersebut berpuasa pada hari putih, kita dapat pahala. Maka ini adalah sebaik-baik amalan. Ini adalah investment sebenarnya. Kalaulah contoh orang tersebut dia jenis bermasam muka, sentiasa masam dia muka dia, tak tahu sama ada dia banyak makan lemon ataupun dia kurang makan gula, sentiasa masam, maka kita pun kata dengan dia, senyum tu sedekah. Maka dia pun mula amalkan. Dia jumpa orang, senyum. Dia jumpa orang ni, senyum. Maka setiap senyuman yang dia buat, kita dapat pahala. Ini adalah sebaik-baik amalan. Dan mana kadang-kala kita nampak kecil,
Dan ini sebenarnya tak pernah habis. Contoh, kita ajar kepada anak kita sesuatu amalan, anak kita, maka seumur hidup anak kita amalkan amalan tersebut, kita dapat pahala. Sebab itulah penulis buku kumpulkan hadis ini dalam sebaik-baik amalan. Sebaik-baik amalan. Apa jua amalan yang kita ajar, kita bimbing, kita tunjuk, kita bawa orang kepada amalan tersebut, kita dapat pahala. Contoh, ada orang dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia pandai buat sesuatu kerja. Pandai buat sesuatu kerja. Contohnya dia pandai, contohnya dalam mendidik anak ataupun dalam memasak, itu pun pahala. Memasak untuk keluarga pun adalah pahala. Maka dia pun share resepi. Resepi apa? Abang suka makan apa, Abang Reza? Nasi biryani. Contoh cara masak nasi biryani, yang mana sebenarnya banyak orang tak tahu cara nak masak nasi biryani. Maka dia pun share cara masak nasi biryani. Dan pada waktu itu, dengan masakan resepi yang kita share, keluarga dia suka, suami dia suka, dan semua suka, maka sebenarnya itu adalah pahala. Selagi mana dia guna resepi tersebut, kita dapat pahala. Man dalla ala khair. Sabda Nabi, barang siapa yang menunjukkan kepada mana-mana kebaikan, tak semestinya solat, tak semestinya puasa, mana-mana kebaikan, bagaimana nak menjadi suami yang baik, isteri yang baik, daripada sudut akhlak, daripada sudut sikap, daripada sudut sesuatu amalan, walaupun sekecil-kecil amalan, sebarkan salam, senyum, tolong orang, bantu orang, maka sebenarnya selagi mana dibuat amalan tersebut, sabda Nabi, falahu mithlu ajri fa'ilih, kita akan terus-menerus mendapat pahala orang tersebut, terus-menerus dapat. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang yang terdahulu, mereka terlalu suka berkongsi ilmu. Suka berkongsi ilmu. Kalau kita baca dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah berkenaan tentang qimatuz zaman indal ulama', yang mana terjemahan dia nilai masa di sisi orang yang berilmu. Dia ada satu kitab, qimatuz zaman indal ulama'. Maka dikongsikan begitu banyak kisah. Ada orang yang dia dah dalam keadaan hujung-hujung nyawa. Tetapi apabila dia nampak ada orang yang nak belajar ilmu, dia tetap mengajar. Sebab kadang-kadang kita tak tahu dalam ilmu yang kita mengajar. Contohnya yang ada di sini lebih kurang 20 orang, yang tengok di live mungkin 10-15 orang. Dan pada waktu itu seorang sahaja amal, seorang je. Daripada apa yang saya sampaikan ni, seorang sahaja amal. Dia mula bimbing orang lain, ajar orang lain, dia mula amalkan hadis ni, maka sampai dia meninggal dunia saya dapat pahala. Maka sebab itu, antara sebaik-baik amalan adalah kita sentiasa bimbing orang untuk melakukan sesuatu kebaikan. Tak semestinya amalan yang berat-berat. Contohnya, kita ajar orang untuk senyum, senyum sikit, pahala. Maka dia pun amalkan. Maka sepanjang dia senyum dengan niat untuk mendapat pahala, kita dapat pahala. Kita ajar orang untuk solat. Sebelum ni mungkin dia susah untuk solat. Kita pun ajar dia. Kita ada solat jemaah Zuhur, datanglah bila free, boleh solat Zuhur. Maka dia pun datang. Maka berkemungkinan dia akan jaga solat Zuhur selepas itu 30 tahun, 40 tahun. Maka kita akan dapat 30 tahun, 40 tahun punya amalan pahala solat Zuhur. Maka sebenarnya ianya adalah sebaik-baik amalan. Kalaulah sehari kita boleh dapatkan seorang untuk buat satu amalan 365 hari, berapa banyak pahala. Dan bukanlah bila dibuat sekali je. Selagi mana dia buat amalan itu kerana kita yang ajak, kita yang bimbing, maka sebenarnya adalah pahala. Sebab itu ibu bapa dalam mendidik anak, maka sebenarnya pahala banyak. Sebab anak tu akan ingat, oh buat ni sebab mak ada suruh, ayah ada suruh. Berapa banyak daripada kita yang sebenarnya kita melakukan amalan disebabkan mak ayah kita ajar, mak ayah kita didik. Yang mana dulu kita tak tahu itu adalah sunnah, tetapi kita buat kerana mak ayah kita ajar, maka mereka mendapat pahala terus
menerus. Maka inilah amalan yang pertama, menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Apa jua kebaikan, apa jua amalan, maka sebenarnya kita akan terus menerus mendapat pahala. Sebab itu kata penulis buku, sama ada kita tunjuk melalui ucapan ataupun tulisan. Ada orang dia tak pandai nak bercakap, tapi dia pandai menulis. Maka kalaulah ada orang ikut, maka dia akan mendapat pahala. Maka ini adalah amalan yang pertama, menunjukkan apa jua amalan yang baik, maka selagi mana orang tu buat, maka kita akan mendapat pahala. Amalan yang kedua, yang dikira sebagai sebaik-baik amalan yang penulis buku kongsikan di sini, adalah mengajak orang kepada Allah. Ini dia adalah lebih khusus. Tadi umum, apa jua kebaikan. Yang kedua ini dia lebih khusus. Kita mengajak orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka hadis ini adalah hadis yang Nabi SAW katakan kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni sepupu Nabi. Dan waktu Nabi SAW katakan hadis ni kepada Sayyidina Ali tengah nak perang melawan orang Yahudi. Ini berlaku pada awal tahun yang ke-7 Hijrah. Bila Nabi dah bagi begitu banyak peluang kepada orang Yahudi, mereka tetap berkali-kali memusuhi Nabi dan memusuhi Allah dan agama Allah. Mereka bawa tentera, mereka upah orang, mereka macam-macam yang mereka buat. Maka last sekali Nabi pun bawa tentera dan telah kepung perkampungan mereka, iaitu perkampungan Khaybar. Khaybar ni zaman kita dah boleh pergi lawat. Dan dia masih ada sampai ke zaman kita. Canggih tak canggih binaan mereka. Rumah kita baru duduk 2 tahun dah bocor. Rumah kita kan 2 tahun dah bocor. Binaan zaman sekarang 2 tahun. 10 tahun shilling dah jatuh. 30 tahun dah tak tahu apa jadi dengan rumah tu. Rumah Khaybar ni dah 1100 tahun dah. Lebih daripada 1400 tahun lebih. Masih lagi kukuh binaan dia, cuma tak ada orang tinggal. Maka Khaybar ianya adalah salah satu peperangan yang kita boleh nampak dahsyatnya cara Nabi pada waktu itu merangka strategi perang. Sebab Khaybar ini dia adalah penempatan yang terletak dalam kubu. Dia ada kubu. Dan dia ada banyak kubu. Dia bukan satu kubu. Dia ada banyak kubu. Dan kubu tersebut terletak di atas bukit. Maksudnya nak naik ke kubu tu ada bukit. Dalam kubu tu dah ada segala kelengkapan makan minum orang Yahudi. Maksudnya kalaulah kena kepung berbulan-bulan pun dia tak ada masalah. Tetapi Nabi boleh menang dalam peperangan Khaybar. Dan antara orang yang berjasa dalam peperangan Khaybar adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebelum berperang, Nabi dah bagi peluang kepada orang Yahudi untuk berdamai. Nabi ajak dia berdamai, jomlah berdamai. Maka pada waktu itu mereka enggan. Mereka kata, tak nak, kita nak berperang sebab mereka confident yang mana Nabi tak boleh kalahkan dia. Nak kalahkan macam mana? Dia berada dalam kubu tu dekat atas bukit, dekat setiap kubu ada menara, tentera Islam cuba naik, kena panah dan sebagainya, kena bakar. Maka dia confident Nabi tak boleh menang. Maka pada waktu itu bila Nabi ajak berdamai, mereka enggan. Maka last sekali Nabi izinkan peperangan. Maka antara panglima yang ditugaskan untuk membawa tentera adalah Sayyidina Ali. Lalu ni waktu perang, nak lawan musuh yang paling jahat kepada Nabi, golongan Yahudi yang berada di Khaybar. Itu pun Nabi pesan berkenaan tentang mengajak kepada Allah walaupun waktu perang. Maka hadis ini nak menunjukkan kepada kita, dalam berperang pun sebenarnya Nabi tak nak perang pun. Sebenarnya Nabi tak nak pada waktu itu menggunakan kekerasan. Nabi nak orang Yahudi tersebut, kalaulah mereka boleh masuk Islam, kalaulah mereka boleh beriman kepada Allah,
kalaulah boleh mereka mendekatkan diri kepada Allah. Sebab Nabi tak nak pun tanah mereka, Nabi tak nak pun nyawa mereka, Nabi tak nak pun pada waktu itu menggunakan kekerasan kepada mereka. Maka ini adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sifat Nabi SAW. Kita kalau boleh semua, kalau contohnya musuh, kita semua kita pukul sama rata. Semua pada waktu itu jahat. Nampak je kumpulan Yahudi semua jahat, maka itu kita. Nabi berbeza. Nabi SAW dalam musuh pun Nabi nakkan mereka mendekatkan diri kepada Allah. Kalaulah mereka boleh beriman dan boleh masuk Islam. Maka dalam hadis ini Nabi pesan kepada Sayyidina Ali dalam peperangan Khaybar. Kata Nabi kepada Sayyidina Ali, "Fa wallah, maka demi Allah wahai Ali, la an yahdiyallahu bika rajulan wahida, sekiranya mendapat hidayah dengan sebab kamu hanya seorang lelaki dapat hidayah menjadi baik. Seumur hidup kita berjaya menjadikan ada seorang menjadi baik, seorang, walaupun seorang." Sabda Nabi, "Khairul laka," itu adalah lebih baik daripada untuk kamu, "min an yakuna laka humrun na'am," kamu mempunyai unta merah. Unta merah adalah peribahasa orang Arab untuk harta yang paling bernilai, harta yang paling mahal, harta yang tak semua orang ada, benda yang paling rare. Sebab kita susah nak jumpa unta warna merah. Kita jumpa kereta merah tu biasa, unta merah susah nak jumpa unta merah. Maka sabda Nabi, kalaulah wahai Ali, daripada banyak-banyak musuh ni seorang sahaja boleh dapat hidayah, maka itu lebih bernilai daripada segala harta yang mahal, harta bernilai yang berada di dunia. Seorang je. Kalaulah seumur hidup kita dapat menjadikan seorang je baik. Tak perlu tengok jauh lah, anak kita contohnya. Anak, kadang-kala kita ada anak ataupun ada adik-beradik yang dia tergelincir sikit mungkin. Bagi pandangan mata kita, dia tak baik. Padahal semua orang baik. Semua orang adalah sabda Nabi umpama lombong-lombong emas dan perak. Cuma kita tak menggali, kita tak jumpa pada waktu itu sikap baik dia. Maka kalaulah pada waktu itu dalam keluarga kita ada orang yang kita anggap pada waktu itu tak baik pada pandangan mata kita, dan kita bersabar, kita tunjukkan dia akhlak yang baik, kita terus menerus ajak dia walaupun tempoh bertahun atau berpuluh tahun sekalipun, tiba-tiba dia menjadi baik. Maka kalaulah kita berjaya menjadikan seorang sahaja baik dengan akhlak kita, ajakan kita, sabda Nabi, itu lebih bernilai daripada harta yang paling mahal, yang paling bernilai yang berada dalam dunia. Lebih bernilai. Mendekatkan orang yang jauh daripada Allah, itu adalah sangat-sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah amalan yang kedua. Yang ini lagi susah, sebab orang tu jauh, kita nak bawa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menjadikan orang yang dekat jauh kepada Allah tu mudah. Orang tu dah dekat, kita jadikan dia jahat, itu mudah. Sebab nafsu pada waktu itu kalau tak dididik, dia memang suka kepada kejahatan dan maksiat. Tetapi nak bawa orang yang jauh dekat kepada Allah, itu perlukan kesabaran, itu perlukan hikmah, itu perlukan kepada istiqamah. Kita mengajak dia kepada Allah. Namun ini adalah amalan yang kedua. Sabda Nabi, kalaulah seseorang itu dia boleh bawa orang yang jauh dekat kepada Allah, dia boleh menjadikan orang tu dapat hidayah, lebih bernilai daripada unta merah. Unta merah ni bahasa mudah kita nak kata Ferrari merah. Ferrari merah zaman kita dah banyak dah. Jet merah, kapal terbang merah. Kapal terbang tak banyak orang ada. Ferrari dah banyak dah orang pakai Ferrari. Maka lebih bernilai daripada kapal terbang berwarna merah, jet merah, yang mana tak ramai orang ada. Yang ada pun kita nampak dekat TikTok tu disewa je mungkin.
Lalu pada waktu tu kita nampak dia pakai jet, itu sewa. Tak ramai orang pada waktu itu boleh memiliki jet. Maka lebih bernilai kita dapat bawa seorang dekat dengan Allah, maka itu lebih bernilai daripada harta yang paling mahal manusia boleh ada seorang. Sebenarnya hadis ini kata para ulama nak tunjukkan kepada kita betapa bernilainya seorang manusia di sisi Allah. Bernilai. Kalaulah kita boleh mendekatkan seseorang itu kepada Allah, maka bagi Allah lebih bernilai daripada segala-galanya. Lebih bernilai. Dan sebab itu dalam untuk kita mengajak orang kepada Allah perlukan kesabaran. Dia perlukan peringkat demi peringkat. Dia tak boleh terus ajak, okey jom kau pakai jubah, kau pakai tudung, kau pakai niqab, kau ikut aku masjid. Tak ada siapa nak jadi macam tu. Tak ada. Dia bukanlah pada waktu itu boleh dengan paksaan. Kita boleh paksa, namun manusia tu akan tinggalkan amalan tersebut. Dalam nak membawa manusia kepada Allah, kalau kita tengok Nabi SAW berdakwah kepada Quraisy, macam mana Nabi bersabar, Nabi maafkan, sampailah akhirnya mereka pada waktu itu masuk Islam. Sama juga macam orang Yahudi, Nabi maafkan, Nabi ajak berdamai, kemudian berlaku perang Khaybar. Lepas dah berlaku perang Khaybar, bila mereka dah separuh perang, mereka dah mula kalah. Daripada banyak-banyak kubu, 1, 2, 3, 4 kubu dah mula jatuh, dia mula takut. Dia kata kalaulah teruskan perang memang kalah ni, maka mereka pun ajak Nabi berdamai. Nabi berdamai. Kita kalaulah dengan apa yang berlaku sekarang ni dan kita tiba-tiba dapat kalahkan musuh, kita takkan berdamai. Sebab marah sangat kan, marah. Pada waktu tu kita tak nak berdamai. Nabi berdamai. Dan Nabi maafkan mereka. Kepada kumpulan Bani Israel yang sama ni, nenek moyang mereka, Nabi maafkan. Lepas Nabi maafkan, tahu apa dia buat? Dia pergi racun Nabi. Lepas Nabi dah maafkan, maka pada waktu itu ada seorang wanita daripada kalangan mereka, dia tahu Nabi suka makan kambing. Tuan-tuan yang suka makan kambing, hati-hati. Takut kena racun je. Lalu dia tahu Nabi SAW suka makan kambing. Maka pada waktu itu pun masak kambing dan dihidangkan kepada Nabi. Nabi sempat jamah sedikit. Dan kemudian Nabi dimaklumkan ada racun. Malaikat maklumkan kepada Nabi. Maka Nabi tak jamah, Nabi makan sedikit je. Maka Nabi SAW panggil wanita tu, kenapa dia racun Nabi? Maka dia cuba bagi alasan, aku nak tengok engkau Nabi ataupun tidak. Bayangkan dia nak bunuh Nabi. Dia sebelum tu dah macam-macam peluang Nabi bagi. Nabi boleh maafkan lagi. Tetapi apabila ada sahabat lain yang makan racun tersebut meninggal dunia, maka barulah Nabi hukum bunuh dia sebagai cara qisas. Tapi nak tunjukkan betapa banyak Nabi maafkan. Dahlah pada waktu itu mereka macam-macam mereka buat kepada Nabi. Sepatutnya mereka kena keluar daripada Khaybar sebab dah kalah, kena keluar. Maka mereka minta izin kepada Nabi, wahai Muhammad, izinkan kami tinggal dekat Khaybar. Izinkan kami tinggal. Maka Nabi izinkan untuk mereka tinggal dekat Khaybar. Sampailah pada zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suruh mereka keluar daripada Khaybar. Sebab Khaybar tu memang tanah milik Islam, yang mana Nabi izinkan mereka duduk sebab mereka minta kepada Nabi SAW. Itu pemaafnya Nabi. Itu adalah akhlaknya Nabi SAW. Sebab dalam hati Nabi, Nabi nakkan semua orang, jahat macam mana, teruk macam mana, untuk akhirnya mereka dekat dengan Allah. Macam kita lah, kita sayang tak anak kita? Sayang tak? Ke tak ada orang yang sayang anak? Kucing pun sayang anak. Maka semua orang sayang anak. Anak kita agak-agak berapa kali dia buat salah, kita maafkan tak? Kenapa kita maafkan? Sebab kita sayangkan dia. Kita sayangkan dia. Bahkan kadang-kala dia buat salah pun kita kata baik. Cikgu kata anak tuan macam ni, tak, dia baik. Kita tak boleh terima. Terlalu sayang, terlalu cinta. Maka pada waktu itu kita nak kebaikan untuk dia. Kita akan maafkan dia. Kita tutup mata daripada keburukan dia sebab sayang.
Maka sayangnya Nabi SAW kepada umat baginda, dan Nabi nak setiap orang pada waktu itu mendekatkan diri kepada Allah. Maka sebab itu Nabi sentiasa memaafkan umat Nabi SAW. Sebab itu Nabi pesan, kalaulah kamu boleh menjadikan seorang dekat dengan Allah, maka itu lebih baik daripada harta yang paling bernilai di dunia. Maka ini amalan kedua. Amalan yang pertama itu umum. Kalaulah kita tunjuk mana-mana amalan baik kepada orang ikut, sampai bila-bila kita akan dapat pahala orang tersebut buat amalan. Sebab itu dalam sebahagian hadis, maka ketika mana pada hari kiamat ada orang kata, ya Allah, aku tak pernah puasa sebanyak macam ni, ya Allah. Aku puasa Ramadan je, puasa lain aku tak buat ni. Aku tak pernah sedekah sampai banyak macam ni, ya Allah. Aku tak pernah buat amalan banyak ni. Tetapi amalan tu datang daripada mana? Orang yang kita ajak, orang yang kita bimbing, orang yang kita tunjuk, dan orang tu buat kerana kita ajak dan tunjuk, maka kita akan terus menerus mendapat pahala. Itu investment yang paling mudah, investment yang tak ada kena scam. Allah tak scam kita. Kita tunjuk orang buat baik, maka kita akan dapat pahala sampai bila-bila dia buat amalan baik tersebut. Maka ini adalah dua amalan yang kita dah belajar. Amalan yang ketiga yang penulis buku bawakan dalam kitab beliau, kita ada lagi 18 minit, adalah berkenaan tentang menjaga anak yatim. Menjaga anak yatim. Masya Allah, anak yatim. Maka anak yatim dekat kepada Nabi sebab Nabi pun adalah anak yatim. Nabi adalah anak yatim. Anak yatim ni apa? Anak yatim ini adalah seorang yang belum baligh. Kalaulah dah macam usia akak-akak abang-abang, dah bukan yatim dah, sebab dia dah baligh. Dia sebelum baligh. Mana-mana orang yang belum baligh, kematian ayah dia walaupun ada ibu, maka dalam Islam dikira sebagai yatim. Berdasarkan hadis yang ada dalam riwayat Tirmizi, maka yatim dalam definisi syarak adalah, dalam definisi hadis, adalah orang yang kematian ayah dalam keadaan dia belum baligh. Dia belum baligh, maka itu adalah yatim. Maka dalam hadis Nabi SAW pesan, dalam hadis riwayat Umar bin Khattab, hadis ini dinukilkan oleh Imam Suyuti dan juga oleh Abu Nuaim, sabda Nabi SAW, khairu buyutikum, sebaik-baik rumah kamu, sebaik-baik keluarga, sebaik-baik rumah kamu adalah baitun fihi yatim mukram, adalah rumah, adalah keluarga di mana adanya anak yatim yang dimuliakan. Mukram, syarat dia anak yatim tu dimuliakan. Ada je orang yang jaga anak yatim tetapi dia pergunakan, maka itu berdosa. Dia gunakan anak yatim untuk kepentingan dia. Dia gunakan anak yatim untuk pada waktu itu mendapat duit ataupun kepentingan dunia ataupun menarik sumbangan, maka itu tak betul. Itu adalah tak betul. Tetapi dalam hadis ini Nabi bersabda, anak yatim tersebut dimuliakan. Maka orang yang mana kalaulah dalam rumah dia, dalam keluarga dia ada anak yatim yang dimuliakan, maka itulah sebaik-baik keluarga. Sabda Nabi, itulah sebaik-baik rumah. Maka timbul persoalan, macam mana kalau dalam keluarga kita tak ada anak yatim, dalam rumah kita tak ada anak yatim? Maka di sinilah kata para ulama, dengan kita menjadikan anak yatim sebagai keluarga angkat kita. Kita taja, taklah kata satu sekolah anak yatim, kita pun tak mampu. Kita pada waktu itu cari mana-mana anak yatim, pasti ada. Dan pada waktu itu kita tengok apa yang kita mampu, RM100 sebulan, maka kita bagi. Pada waktu tu ini RM100 sebulan, gunakan untuk anak yatim ini. Itu yang kita mampu. Tak mampu RM100, RM50 sebulan. Kalaulah kita tak tahu nak cari mana anak yatim, dekat Palestin pun kita tengok banyak anak yatim yang mana kita boleh cari kumpulan ataupun pihak ataupun NGO yang kita percaya, dan pada waktu itu niatkan untuk sebagai kegunaan anak yatim.
Kerana sabda Nabi, sebaik-baik keluarga, sebaik-baik rumah adalah di mana anak yatim dimuliakan. Ikut kemampuan kita. Tak semestinya pada waktu itu kita sponsor dia penuh, tetapi ikut kemampuan kita. Kita mampu RM10 setiap bulan, RM10 setiap bulan. Kita mampu 50, 50. Kita mampu 100, maka 100. Kerana anak yatim adalah orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW. Dalam sepotong hadis yang kita biasa dengar, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Sabda Nabi, aku dan orang yang menjaga anak yatim dalam syurga macam ni. Rapat tu, dekat dengan Nabi. Masya Allah. Orang yang kalaulah dia boleh dekat dengan Nabi, dia tak payah nak risau dah. Hisab ke, perhitungan ke, neraka ke, mahsyar, dia tak payah risau. Sebab dia ada Nabi SAW. Macam contoh, kita kalaulah ada bersama dengan VVIP, kita tak payah nak risau dah. Contoh, saya pernah sekali ada dengan seseorang VVIP dekat Indonesia. Tak payah nak risau dah, nak beratur ke immigration, nak kena check back. Pada waktu tu pasport dia ambil, dia tolong copkan. Sebab dengan VVIP, itu baru kat dunia. Tapi bayangkan kalau bersama dengan Nabi, tak payah nak risau dah mahsyar, tak payah nak risau dah nak kena audit dengan Allah, dapat duit daripada mana, habiskan usia kat mana, solat cukup ke tak, dah tak payah risau kalau bersama dengan Nabi SAW. Sebab Nabi adalah VVIP pada hari kiamat. Bahkan kelebihan Nabi yang tak ada pada Nabi lain, Nabi boleh bagi syafa'atul kubra. Nabi boleh bagi syafaat bukan sekadar untuk umat Nabi, bahkan untuk seluruh manusia. Itu kelebihan Nabi SAW. Lalu antara cara nak dekat dengan Nabi, sabda Nabi adalah orang yang menjaga anak yatim. Menjaga anak yatim. Sebab Nabi SAW tahu kesusahan membesar sebagai anak yatim bagaimana. Maka sebab itu kita azam untuk kita menjaga anak yatim. Dan sebenarnya banyak yang mana rumah-rumah anak yatim yang benar-benar menjaga anak yatim, mendidik mereka, membimbing mereka. Dan kalaulah pada waktu itu kita mampu, kita taja anak yatim tersebut sampailah dia benar-benar berjaya, maka besar pahala dia. Maka terlalu besar pahala dia. Maka ini adalah amalan yang ketiga yang disebutkan sebagai sebaik-baik amalan. Pada waktu itu membahagikan sebahagian daripada harta untuk anak yatim. Untuk anak yatim. Anak yatim ni dia tak ada dalam asnaf. Kalau kita tengok, dia tak ada dalam asnaf. Kalau kita tengok asnaf, Allah sebut innamas sadaqatu lil fuqara, bahawa fakir asnaf yang pertama, orang miskin asnaf yang kedua. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, amil kutip zakat, itu pun termasuk dalam asnaf. Wal muallafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam, muallaf, itu pun adalah asnaf. Wal riqab, orang yang mana hamba, maka itu termasuk dalam asnaf. Wal gharimin, orang yang dibebani dengan hutang yang dia dah tak mampu bayar, maka ada 8 asnaf. Anak yatim tak ada dalam asnaf. Kenapa? Kata sebahagian daripada para ulama, sebab anak yatim ni tak sepatutnya asnaf, tak sepatutnya. Sebab orang yang menjaga anak yatim begitu dekat dengan Nabi SAW. Kelebihan dia besar. Kelebihan dia besar. Sebagaimana besarnya amaran orang yang mempergunakan anak yatim. Orang mempergunakan anak yatim, besar amaran Nabi, yang besar amaran Al-Quran yang ada pada permulaan surah An-Nisa. Allah bagi amaran dengan sekeras-keras amaran. Orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang salah, maka dia hanya makan api neraka dalam perut dia. Maka itu ada dalam permulaan surah An-Nisa. Amaran yang keras daripada Allah. Maka anak yatim tak ada dalam asnaf. Kecualilah pada waktu itu dia termasuk daripada salah satu asnaf, maka ya. Tetapi tak sepatutnya anak yatim termasuk dalam asnaf, sebab sepatutnya setiap orang berusaha untuk menjaga anak-anak yatim. Berusaha ikut kemampuan dia. Berapa yang dia mampu.
sama ada hanya 10, 50, 100 ringgit. Ada orang yang dia mampu taja seorang. Maka sebab itu anak yatim tidak ada di dalam bahagian asnaf, tak ada. Maka sebab itu kita nampak di sini sabda Nabi SAW, sebaik-baik rumah, sebaik-baik keluarga adalah rumah dan keluarga yang di dalamnya terdapat anak yatim yang bukan sekadar dijaga. Sabda Nabi SAW, anak yatim tersebut perlu dimuliakan, perlu dimuliakan. Kadang-kala yang menjadi sedihnya adalah anak yatim tu dia menjadi paling akhir. Paling akhir kadang-kala. Kadang-kala kalaulah dijemput ke majlis pun, dia diletakkan paling hujung. Paling hujung. Tak sepatutnya begitu. Kadang-kala ada kenduri, tak habis makanan. Oh, tak habis, membazir. Bagilah pada anak yatim, dibagi yang sisa. Allahu Akbar. Macam mana nak mendapat kemuliaan daripada Nabi dalam keadaan anak yatim tersebut tak dimuliakan? Pada waktu itu dihina, dibagi sisa. Yang apa yang kita jemput dah tak nak makan, yang sisa baru kita bagi kepada anak yatim. Adakah mereka begitu hina pada pandangan mata kita? Maka ianya sepatutnya dimuliakan, bukanlah pada waktu itu dihina ataupun pada waktu itu diperlakukan sebegitu. Maka ini adalah amalan yang ketiga yang kita boleh amalkan. Amalan yang keempat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, adalah sebenarnya antara sebaik-baik amalan adalah menjadi orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat. Kita akan baca hadis ni, cuma hadis ni panjang. Saya nak explain dulu. Dalam hadis ini Nabi sebut antara orang beriman yang kuat adalah orang beriman yang percaya kepada takdir Allah. Itu adalah orang beriman yang kuat. Apakah maksud percaya kepada takdir Allah? Maka sebab itu Nabi SAW tak suka kalaulah pada waktu itu bila sesuatu dah berlaku, maka dia berkata, kalaulah aku buat macam ni, tak berlaku macam tu. Maka itu antara amalan perkara yang Nabi tak suka. Seolah-olah dia tak percaya kepada ketentuan Allah. Kalaulah daripada sudut dia nak tambah baik, tak ada masalah. Contohnya, pada waktu tu kita nak buat meeting, apa yang kita boleh tambah baik, maka itu tak ada masalah. Ini dalam bentuk pada waktu itu mempersoalkan, kalaulah aku tak tinggalkan pada waktu tu kucing tu dekat rumah, saya tak kena langgar dia. Kalaulah pada waktu tu aku tak terlupa siram pokok ni tak macam ni. Kalaulah aku tak pergi melabur kat sini, tak menjadi macam ni. Kalaulah. Kerana perkataan kalau, sabda Nabi, taftahu amal syaitan, membuka peluang untuk syaitan merosakkan kita. Syaitan suka. Sebab dia kurang percaya kepada Allah, dia banyak mempersoalkan. Maka sebab itu antara salah satu iman adalah iman kepada takdir, yang baik ataupun buruk. Macam mana kita tak pernah persoalkan takdir yang baik? Kita tak pernah soalkan. Kita pernah soal tak? Kenapa aku dapat naik pangkat? Kenapa aku dapat naik bonus? Kenapa dapat bonus? Kenapa? Kita pernah soal tak takdir yang baik? Kita seronok je dapat bonus. Kita seronok je dapat naik pangkat. Kita seronok je kita sihat. Kita seronok je dapat semua benda yang baik. Maka sebab itu kita tak sepatutnya mempersoalkan takdir-takdir yang buruk. Kerana takdir adalah termasuk daripada rukun iman. Percaya kepada takdir. Dan mempercayai takdir adalah hadis yang Nabi sebut, orang beriman yang kuat adalah lebih baik daripada orang beriman yang lemah. Dan kemudian Nabi explain, apakah orang beriman yang kuat? Maka apabila didatangkan sesuatu ketentuan yang tak baik, maka pada waktu itu dia terima. Pada waktu itu dia redha. Pada waktu itu dia tidak mempersoalkan ketetapan Allah. Dia tak mempersoalkan, ya Allah, aku dah jaga solat, aku dah bayar zakat, aku dah berlaku baik, kenapa masih berlaku? Maka itu adalah perkara yang menunjukkan dia bukan orang beriman yang kuat. Bukanlah maksud orang beriman yang kuat tu dia mesti ada six pack.
Ataupun pada waktu tu bila dia berjalan, dia pakai singlet yang nampak bahu. Kan orang selalunya kalau kuat-kuat, dia mesti tunjuk bahu kan. Dia pakai singlet yang pada waktu tu nampak lengan dan sebagainya. Itu bukanlah maksud orang beriman yang kuat. Orang beriman yang kuat adalah dia kuat kepercayaan dia takdir kepada takdir yang ditentukan Allah. Dia kuat. Datanglah ujian macam mana sekalipun, pada waktu itu dia akan cuba untuk terima. Dia akan jaga lidah dia daripada mempersoalkan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok sahabat-sahabat kita di Palestin ni, Masya Allah. Kan kita tengok mereka, satu keluarga meninggal dunia, dan pada waktu tu dia boleh kata syahid. Itu dia boleh kata. Kita, Allahu Akbar, kita jauhlah daripada iman mereka. Pada waktu itu bagaimana iman mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Sangat-sangat tinggi keimanan mereka. Sangat-sangat tinggi pada waktu itu kepercayaan mereka kepada takdir Allah. Sama ada yang besar maupun yang kecil, yang tua maupun yang kanak-kanak, yang kaya maupun yang miskin. Pada waktu itu kepercayaan mereka, kepercayaan mereka kepada ketentuan Allah. Jauh sangat pada waktu itu ujian kita. Dan inilah yang dimaksudkan dalam hadis ini, seorang beriman yang kuat. Apakah orang beriman yang kuat? Dia boleh pada waktu itu mempercayai ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah, takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab buatlah macam mana sekalipun, Allah akan tentukan apa yang Allah suka, bukan apa yang kita nak. Allah tak terikat dengan kita. Allah tak terikat. Allah tak terikat pada waktu itu dengan ketentuan makhluk. Allah tak terikat. Maka sebab itu kadang-kala kita nak ni, tetapi pada waktu itu Allah nak yang lain, kerana Allah adalah Allah dan kita adalah makhluk dan hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah maksud orang beriman yang kuat. Apakah maksud orang beriman yang kuat? Wa in asabaka syai'un, apabila ditimpa dengan sesuatu ujian, maka dia tidak akan berkata law anni fa'altu kana kadza wa kadza, kalaulah aku buat macam ni pasti jadi macam ni, kalaulah aku buat begini pasti berlaku begini. Walakin, akan tetapi orang beriman yang kuat dia akan berkata qadarullah, ini adalah ketentuan Allah, wa ma syaa fa'al, apa yang Allah nak Allah boleh buat. Fa inna law, kerana ucapan kalau, sekiranya, jika, kalau, sekiranya, jika, taftahu amal syaitan, membuka ruang untuk syaitan meletakkan was-was dalam diri kita. Syaitan suka. Kalaulah kita suka mempersoalkan, dia letak dia punya was-was dalam keimanan kita. Kita makin bertambah ragu. Kenapa macam ni ya? Aku dah baik kot. Kenapa Allah tak uji orang yang jahat tu? Kenapa? Kenapa musuh Islam tu tak kena ujian? Mereka seronok gembira. Kenapa orang Islam yang kena? Syaitan suka. Bila dipersoalkan, maka pada waktu itu syaitan akan datang. Sebab itu sabda Nabi, perkataan kalau, sekira, jika, membuka ruang untuk syaitan meletakkan amalan was-was dia dekat mana? Dekat dalam hati kita. Dan hati adalah raja manusia. Bila hati rosak, maka rosaklah amalan kita yang lain. Bila kita dah mula ragu-ragu, mulalah kita tinggalkan amalan. Tak payahlah berdoa, sama je doa tak berdoa tak dapat pun. Maka mula. Tak payahlah solat-solat sunat ni, bukan dapat apa-apa pun, bukan murah rezeki pun, bukan dapat pun kerja. Mula. Sebab pada waktu itu segala bermula daripada was-was yang syaitan letakkan dalam hati. Tak payahlah pada waktu tu nak layan anak-anak dengan baik, bukan kenang budi pun, maka dah mula. Semuanya bermula daripada hati. Tetapi kenapa bermula daripada hati? Sebab kita yang buka pintu untuk syaitan. Kenapa kita buka pintu? Sebab kita tak percaya kepada takdir yang telah Allah tentukan untuk kita. Tugas kita sebagai hamba, usaha, ikhtiar sebaik mungkin, berdoa, itu tugas kita. Sebab kita tak tahu takdir kita apa.
dan tugas Allah adalah tugas Allah, maka hendaklah kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang baik daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dunia akhirat kepada setiap daripada kita. Mudah-mudahan 3 amalan yang kita kongsikan tadi dapat kita amalkan. Yang pertama, sentiasa mengajak orang kepada kebaikan. Sebab kalaulah orang tu ikut dan buat, sampai bila-bila dia buat, kita akan dapat pahala. Yang kedua, berusaha untuk mendekatkan orang lain kepada Allah. Kerana sabda Nabi, itu lebih bernilai daripada harta yang paling mahal dan bernilai di dunia. Dan yang ketiga, memuliakan anak yatim di dalam rumah dan keluarga kita, bermaksud kita santuni, kita taja, kita bantu, kita beri sokongan kepada mereka. Mudah-mudahan kalaulah tak semua, ada sesuatu yang kita boleh amalkan, harapnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap bicara, kerana hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semua. Subhanakallahumma